Jadi teruskan. untuk scanner kita akan lihat major pair dan juga GJ. So untuk major pair ni sebenarnya kita sedang lihat dia punya pelemahan pada USD terutamanya. Untuk Euro USD kita dapat lihat kenaikan sebanyak 0.54 bullish lah. Dan GU dia pada awal session pada hari ni dia naik, tapi kemudian dia turun sebatang. GU mungkin ada news mengenai GBP pada tapi dia masih merekodkan kenaikan yang kuat juga lah 0.06%. Untuk UJ USD strong berbanding dengan JPY dengan kenaikan 0.46%. USHF sideway 0.05 negatif. UCAT boleh kata bearish, tapi price action terkini menunjukkan price action bullish negatif 0.26%. AUD USD naik sebanyak 1.04%, sangat-sangat bullish. Lebih 1%. Seterusnya ZD USD Kiwi Dollar merekodkan 0.52%. Masih bullish tapi seorang-seorang kuku lah orang kata. GJ pula memang masih lagi bullish, tapi 3 candle sebelum ni menunjukkan dia punya pergerakan adalah sangat bearish. Tuan-tuan dapat tengok ni engulfing berapa banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 candle di cover oleh sebatang bearish engulfing. Jadi memang ada kemungkinan untuk price drop lagi dengan bacaan GJ ni. GU ni memang dua-dua ni lah. GBP boleh kata sangat lemah lah, pair sangat lemah pada malam ni. Dan saya nak ingatkan sekali lagi kita punya daylight 7 time shift sudah pun dilaksanakan pada hari Ahad. Jadi hari Senin dan sampai saya difahamkan ini permanent lah. Permanent maksudnya tak ada lagi, tuan-tuan tak perlu risau lagi pasal winter daylight saving time punya perubahan masa. Depa dah kata tetap lah, tak ada perubahan lah Dia sampai dah buat permanent dah Sipan. buat Permanent dah. permanent. Okey. Dan tuan-tuan boleh tengok dia punya reflection dia di dalam trading session yang ada di Forex Factory ni. So trading session dah berubah. Sebelum ni market buka untuk New York adalah pukul 9 malam. Sekarang ni dia buka pada pukul 8 malam. Okey, dia akan sejam. Seterusnya kita akan lihat kalender, economic calendar. Saya akan bacakan pada pagi tadi terutamanya hari Rabu ke bawah. So untuk Canadian dollar pada 8.30 malam semalam ada berita yang sangat baik untuk Canadian dollar, menunjukkan CPI yang positif 1.0. Kita dapat lihat UCAT bearish dari semalam sampai sini keluar. Dan macam-macam lain menyokong Canadian dollar. Manakala USD berita dari skor retail sales sangat-sangat teruk, pelemahan yang sangat-sangat ketara. Dengan jangkaan dia menurun sebanyak 0.9%, tapi dia turun sebanyak 0.2% lagi teruk daripada dijangkakan ni. Memang saya rasa ni sangat teruk lah. Bulan lepas merekodkan 4.4%. Beza sangat banyak ni tuan-tuan. Jadi quality sales sangat drop dan kita dapat lihat pelemahan pada dolar berterusan sampai sekarang. Untuk seterusnya ada USD retail sales. Retail sales merekodkan pelemahan tapi beza 0.1% saja. Tapi banding dengan bulan lepas 4.9%, memang sangat banyak, 4.5% beza. Okey, 4.5% beza. Jadi tuan-tuan dapat lihat lah, memang USD malam ni banyak yang paling lemah. Dan untuk peminat minyak, kita dapat lihat inventory bertambah. Ini adalah cubaan untuk mengurangkan harga minyak. Apabila inventory bertambah, harga minyak dikatakan boleh berkurang. Sebelum ni kita ada short negatif 1.8 million. Dijangkakan negatif short dia negatif 1.8 million berbanding dengan sebelum ni 1.9 million. Tapi disebabkan oleh ada Pak Arab pun dia tolong lambatkan minyak. Jadi minyak menjadi lebih lah 4.3 million barrel. So nanti kita akan lihat macam mana impact dia terhadap WTI. Pada 2 pagi hari ini kita ada FOMC. Dan FOMC berita yang kita dapat lihat pada pagi ini macam rate USD rate dinaikkan 0.5%. Jadi kita akan lihat impact dia sebentar lagi di dalam carta.
5.45 pagi. Ada Kiwi dollar, GDP dia naik berbanding dengan kuartal lepas 3.6% negatif 3.6%. Tapi dia bulan lepas dia naik sebanyak, jangkaannya dia naik sebanyak 3.3%, tapi dia merekodkan sedikit perbezaan lah, sebanyak 0.3%, tapi still naik banding dengan bulan lepas, kuartal lepas. Ini baguslah untuk Kiwi dollar. Still 8.30 naik pagi. sebenarnya. Still naik. Employment change menunjukkan kenaikan orang ramai bekerja lebih banyak daripada dijangkakan. Sebab itu kita dapat lihat AUD dia naik 1% berbanding dengan Kiwi dollar. Kiwi dollar walaupun dia positif, tapi bacaan dia tak seindah yang dijangkakan. Tapi untuk Australian dollar memang naik lebih daripada jangkaan. Dua kali ganda. Sebab tu kita tengok price action dia sangat-sangat bullish. Sebabkan ada berita yang memihak pada editor utamanya High Impact News. Improvement rate pula berkurang sebanyak 0.1%. Kurang 1% daripada apa yang dijangkakan. 8 malam tadi, ini yang menunjukkan berita untuk yang menyebabkan pelemahan pada GBP tadi. Dan KGK ada dalam news lah. Bank rate walaupun dijangka bertambah, sepatutnya GBP akan strong, tapi apa yang berlaku adalah GBP lemah. Mungkin ada berita yang di sebaliknya. Untuk 8.30 malam tadi ada USD punya Medium Impact News. Improvement claim berkurang. Alhamdulillah, mungkin USD dah orang start bekerja. Jadi industrial production adalah sama dengan production. Sama. Jadi pada esok tiada sebarang big impact news. Cuma sekadar medium impact news, tuan-tuan boleh trade macam biasa. Hati-hati sekiranya ada pergerakan yang volatile, terutamanya sekiranya ada news yang mengenai pair-pair yang tertera ini, news dia keluar. Okay, ini news berita yang mengenai GBP tadi, yang GBP drop. Walaupun increase rate, tapi dia masih drop. Sebab apa? Okay, sebab dia kata, kita tengah baca komen dia kata apa. So, walaupun dia kata naik, tapi berkurang. Saya pun tak sempat baca, dia baru first time buka. So, apabila berlaku, dia kata ni, apabila berlaku berperangan, interest rate pun menaik. Okay. Ini mana risau dia lah. Sekarang saya nak fahamkan pada sekarang ni, mungkin lepas ni saya tengok semula lah. Okay. Baik, seterusnya saya akan pass ke C4F. Okay, C4F akan menerangkan mengenai Currency. pergerakan mana yang pair mana yang paling sedap untuk kita trade pada malam ni ya. Betul, tuan-tuan. Okay, tuan-tuan. So, saya akan share screen untuk currency strength meter, tuan-tuan. Sebab semalam kalau tuan-tuan perasan, kita ada trading menggunakan currency strength. So, hari ni kita akan lihat result nanti lepas ni. Apa jadi, malam kita betul-betul ikut currency strength. Dia kata kuat, kita ikut kan. Kita tengok apa ratio kemenangan dia. Kita kena cuba, tuan-tuan. Tak cuba, tak tahu. Kan? Tak apa. Gagal sekali tak apa, jangan berulang-ulang. Okay, so tuan-tuan, kita dekat sini. Kalau tuan-tuan yang pertama kali join kami, so tuan-tuan boleh tekan finviz.com/forex.ashx. So kalau tuan-tuan trade cryptocurrency, tuan-tuan boleh klik kat sini lah, crypto kan. Jadi dekat sini banyak tuan-tuan. So untuk kita sekarang ni kita buat currency, so kita trade forex lah. Kita tekan forex, okay. Alright, sebelum kita mulakan semua-semua tu, kita tengok bawah ni dulu. Sekarang hari ni tuan-tuan, apa yang paling kuat? Hari ini adalah currency yang kuat adalah AUD. AUD kuat sangat, 0.85%. Okay, bila kata AUD ni, kita tengok USD pula. USD dia nombor 3 tercorot. Maksudnya dia berada di tengah ke belakang. Maknanya di belakang daripada tengah. Maknanya dia pair, kalau kita nak AUD, USD tu cantik kalau kita tengok dekat currency strength meter dekat sini. Euro berada di kedudukan nombor 2. Euro turun satu anak tangga. Semalam dia nombor 1. Dia turun satu anak tangga. Lepas tu NZD nombor 3, NZD akan ikut AUD lah selalunya. CHF, CAD, USD, JPY dan paling lemah GBP. So GBP, JPY jangan tarik bahaya kan. Alright. So kita akan lihat untuk satu persatu Euro, USD. Okay. Alhamdulillah.
Okay, Euro USD tuan-tuan boleh lihat dekat sini positif 0.46%. Maksud dekat 0.5 tau. Maksudnya Euro penduduk Euro sekarang ni agak kuat berbanding USD, tetapi tuan-tuan berhati-hati sebab USD ada news positif, betul sebab tadi baca semua kebanyakan mesti positif, dan tuan-tuan tengok pergerakan candle bullish tu, pergerakan candle bullish kalau tuan-tuan lihat dia sudah sampai area resistance yang sangat-sangat kuat. Kalau orang misalnya sampai demand area situ mana dia akan patah balik lah sebab resistance itu sangat-sangat padu, sangat-sangat kuat tuan-tuan. Jadi kedudukan dia boleh naik pun tuan-tuan sampai level 1.113 macam itulah. Mana dia tak lebih dah pada tu. Okey, sebelum dia nak patah balik sebab kita tengok USD tengah kuat dan sekarang ni tu pergerakan dia dah sampai area supply demand untuk dia patah balik tu sangat-sangat kuat. Okey. Sangat-sangat kuat. Alright, untuk GBP USD. Okey, GBP USD dekat-dekat dua-dua ni lemah sebenarnya, pair yang lemah. Jadi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, USD lebih kuat daripada GBP dan insya-Allah USD akan kuat lagi lah kalau ikut news. Tetapi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, okey, boleh dikatakan area kenaikan dia boleh naik tetapi ada satu candle yang dia perlu lepasi candle bullish yang sangat besar. Dan candle bullish itu juga kalau tuan-tuan lihat dekat level 1.32 okey adalah level support become resistance yang sangat-sangat kuat okey, kekuatan untuk dia menolak turun tu agak tinggi situ. Jadi kena hati-hati betul-betul, kena hati-hati kat sini. Okay, kena berhati-hati. USD JPY positif 0.03%, tak boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, ini seakan-akan pair yang kita tak tahu pun satu part ni. Mereka pun tak duk fight tak habis lagi ni. Tak tahu lagi. Jadi kalau tuan-tuan lihat USD dia punya naik berapa nak tangga tu daripada 116.00 sampai 119 dia cecah. Punya dahsyat untuk UJ tuan-tuan, dia naik berapa nak tangga, 1, 2, 3 nak tangga. Dan sekarang dia mula melemah. Mula melemah kita kena tengok graf sebelum ni macam mana. Graf sebelum ni maknanya tahun-tahun sebelum ni adakah dia sudah sampai level resistance become support ataupun macam mana. Okey. Ataupun support become resistant. Kita boleh kena tengok kalau dia support become resistant mungkin dia akan turun. Tapi kalau dia masih belum lagi, kemungkinan untuk dia naik ada tuan-tuan. Hati-hati. Nampak je pada tu. Nampak. Tak terlawan lah kata. Nampak juga ya. Okey, minyak tuan-tuan. Okey, minyak nampak sangat juga bila dia dah sampai satu level macam tu, dia mula naik balik. Dia sebenarnya nak cari buyer lah betul tak? Dia turun, dia cari buyer dekat area support become resistance become support. Mula nak melonjak dengan keadaan body yang sangat kuat dan kemungkinan lonjakan dia itu akan sampai 110. Area 110 tu insya-Allah area akan sampai sebab apa? Sebab dekat situ ada dua candle kapit iaitu di mana area resistance yang sangat-sangat kuat yang belum lagi di touch sebelum ni. Okey. Itulah cerita dia. UCAD negatif 0.16%. CAD lagi kuat pada USD tapi sedikit. Bila keadaan sedikit ni tuan-tuan kena hati-hati. Okey. Hati-hati. Okey. Okey teknik gaya terbaru. Hati-hati. Kena. Okey. So tuan-tuan boleh lihat candle lupa dah. Candle very double tuan-tuan, dominant candle bullish tuan-tuan. So dan dia tengah bergerak menuju ke area 1.26. 1.26% itu kalau tuan-tuan perasan 1.26 3 macam tu adalah area candle kapit dan pergerakan dia boleh turun lagi tetapi tidak terlalu jauh. Okey, dan kemungkinan untuk dia berpatah balik ada. Hati-hati tuan-tuan. Terima bagus kan? Yo. Baik. Okey, USD CHF negatif 0.24% tuan-tuan Maknanya CHF lagi kuat pada USD sekarang ni negatif 0.24%. Okey, tuan-tuan lihat nampak macam dia nak turun tetapi penurunan dia boleh lagi tuan-tuan untuk kaki scalping Kaki scalping sebab dia akan sampai 0.935. Kaki scalping boleh share AUD USD positif 0.85%. Wow, sangat dahsyat AUD mengaum dia okey, mengaum sebab dia duduk level pertama. Kalau kita tengok kat bawah ni dia duduk yang paling kuat lah, strength yang paling kuat sekarang kalau kita tengok bawah ni kan. Sebab tu dia buat macam tu, positif 0.85.
Jadi tuan-tuan juga kena hati-hati. Sebab apa ni, hati-hati sebab apa, USD sekarang ni news dia positif ya tuan-tuan. Dan juga kalau tuan-tuan lihat pergerakan candle tu kuat, dia boleh naik sampai 0.74. Tetapi dekat area 0.74 kita kena standby ya. Kemungkinan untuk dia patah balik adalah sangat tinggi. Okey. Gold. Apa jadi dengan gold? Bila dia dah cari buyers, bila orang pakat-pakat ni nak orang pakat beli lah sekarang, dia naik lah. Dia naik dah harga dia. Bila dah ada banyak beli, dia naik harga dia. Macam biasa, graf tu akan naik. Okay, dia akan naik untuk test level 2,000. Okay, 2,000. NZD USD positif 0.38%. Okay, maksud NZD lagi kuat pada USD. NZD dia selalu ikut AUD lah. Okay, so sekarang dia tengah naik lagi dan insyaAllah sekarang ni kemungkinan untuk dia nak turun tu ada. Kemungkinan dia nak naik untuk test 0.69 pun ada. Okay, pun ada. Nah, hati-hati ya. Euro GBP. GBP paling lemah tau tuan-tuan. Okay, Euro dia nombor 2 kuat eh. Mana positif 0.73%. Kalau kita tengok dekat sini, dia close dengan body tu, kalau dia boleh break level 0.845 tu, bermaksud dia boleh sampai level 0.855. Tuan-tuan kena tengok kalau dia boleh break level 100%, iaitu level 0.845 lah. Bermaksud dia akan naik lagi tinggi. Kalau dia close body yang more than that lah, dia akan naik lagi tinggi. Okay, untuk GJ negatif 0.20. Ini pair yang pada saya tuan-tuan kemungkinan untuk JPY kuat daripada JBP tu ada ya tuan-tuan, ada. Okay, sebab apa? Sebab kat situ area kalau tuan-tuan lihat ya, area resistant yang sangat-sangat kuat yang sangat-sangat kuat dan juga echo yang terbentuk kalau dia close dengan rejection echo yang macam tu, kemungkinan untuk dia turun dahulu ada. Okay, Bitcoin. Okay, Bitcoin nampak keadaan dia nak turun pun tak pasti sebab dia ada satu dominan yang besar dan sebelum ni dominan sebelum ni pun tak ada yang boleh break lagi. So tuan-tuan kena tengok keadaan keadaan mungkin dia nak turun sekejap lah sampai level candle trigger point tu yang candle kapit tu. Lepas tu insya-Allah dia akan naik semula. Boleh Zubair? Boleh juga. Alhamdulillah. Okay, saya pass dekat sahabat saya insya-Allah. Okey, terima kasih Sifu F atas analisa jadi insyaAllah kalau malam ni ada rezeki kita akan kongsi setup ataupun kita akan kongsi entry-entry yang menarik kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya. Dan sekian tuan-tuan ada sebarang pair tuan-tuan apa ni ataupun tuan-tuan rasa macam tuan-tuan tak boleh nak agak pergerakan lebih mana, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah kami akan cuba reply sebaik mungkin. Ya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tengok peserta pada malam ni, terutama gold lah. Banyak saya dengar ramai peminat gold. Jadi saya akan lihat dulu pergerakan indeks dolar. Indeks dolar Indeks dolar. Okey tuan-tuan, indeks dolar seperti yang kita jangkakan pada hari Selasa lepas, pattern yang dia buat adalah pattern double top, dan selepas double top biasanya kita dapat lihat penurunan. So penurunan ni sudah komplit dan penurunan sebenarnya dia masih lagi berjalan. Dan tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan buat pair setup untuk USD, dipersilakan untuk entry. Okey, untuk gold mungkin kita akan lihat itu nantilah. Tapi untuk indeks dolar saya jangka dia akan kembali yang rendah untuk test balik kawasan swap zone sebelum ni. Resistance become support. So support ni dia kena test lagi semula. Perjalanan masih lagi diteruskan sampai dekat area sini. Alhamdulillah. Angin banyak. Alhamdulillah. Sampai area sini insya-Allah tuan-tuan kita akan fokus setup buy. Sekiranya berlaku rejection tapi sekiranya dia break ke bawah, kita akan dia akan test balik kawasan support yang seterusnya. Ini indeks dolar untuk H1 intraday setup. Untuk swing kita akan cuba lihat di time frame besar itu pada mata seringgan. So untuk swing sebenarnya dia bagi saya satu sell yang kita boleh hold lama terutamanya untuk sampai ke 168 ataupun support yang terdekat dalam 156. Kat situ tu boleh test mula untuk ini kalau ikutkan yang sampai ke ketinggian yang sebelum masa tengah berlaku COVID sebelum berlaku COVID. Yang ketinggian sebelum berlaku COVID. Lepas tu buat setway macam tu baru dia drop. Ini lepas Trump lah. Trump perangai, lepas tu Biden naik, baru ekonomi recover balik.
untuk Semua tu dulu. ada cerita sebenarnya, ada cerita tu. Balik Semua ada cerita. candle-candle. Dia bukan saya saja turun. Dia bukannya trading seorang tu buat. Ini bank-bank semua buat trading. So untuk dollar bagi saya, kalau tuan-tuan boleh tarik Fibo, mungkin dia akan test 50%. 50% saya target dalam 97.3 lah, area-area puncak ni. Tuan-tuan boleh, tak percaya tuan-tuan boleh tarik Fibo. Tak percaya saya tarik juga lah. Okay, tarik 50% kat mana? Tidak, area puncak. Mana saya tahu lah. 50%. Confidentnya kamu. Betul, itu penting Trading tu kena confident. 50% dia kena test jugalah. Macam mana pun. Sebab dah turun, dah lalang turun, kena turun 50%. Tapi macam mana nak sampai dia tak pasti. Kalau ada entry, kita akan cuba re-entry semula lah. Itu dah cerita dia. $1 ni. Simple dia. Dan untuk intraday, memang ada ruang untuk turun. Untuk scalping boleh scalping sell sebabkan ni solid breakout. Pullback pun tak nampak bermayar lagi. Boleh je tuan-tuan nak sell pun lama sikit, stop loss ke tuan-tuan kena margin besar sikit lah. 98.14. Maksudnya pair USD lain boleh dijangkakan akan lemah. Untuk gold, Alhamdulillah. So apa yang kita Alhamdulillah kan di sini. So, untuk gold, pergerakan kita dapat lihat pantulan di kawasan yang saya tandakan ni, kawasan resistance become support. So di dalam area ni kita jangkakan akan buat pantulan, tapi apa yang berlaku sekarang ni adalah satu volatility, dan pattern yang kita dapat lihat lebih jelas di time frame H4, head and shoulder kecil lah, head, shoulder left dan shoulder right. So apabila berbentukan channel head and shoulder ni price drop mencari kawasan support, dan support bagi saya masih belum sampai. Dia akan cuba buat penurunan. Dan kenapa saya kata buat penurunan, kita kena lihat ini pernah jadi, dan lebih besar ini akan jadi head, dan ini shoulder left, dan dia kena buat shoulder right. So shoulder right area dia, pendapat saya dia akan test balik di area sini 1955 hingga 1973. Kat situ kita akan dapat lihat satu lagi rejection untuk gold drop. Sekiranya ada rejection, baru kita akan entry. Macam mana kita nak tahu ada rejection? Macam ni tuan-tuan boleh tengok ada satu candle engulfing yang reject kawasan support. Sini dia naik. Okay, di sini ada engulfing, tuan-tuan perasan. Kalau berlaku engulfing, price naik di kawasan support. Ini jadi morning star. Ini engulfing juga. Banyak signal yang diberi di kawasan support ni. Dan ini berlaku engulfing sell. Ini engulfing buy tak ada kat sini. Ini kena kapit. Ini pembentukan candle, mother candle lah. Kena kapit, mother candle naik. Dan ini dia buat engulfing, dia turun. So bagi saya, dia masih belum sampai ke kawasan support. Jadi dia boleh test ke area yang saya tandakan di sini untuk sama turun. Jadi bagi saya fokus sell untuk gold. Apabila dia sampai di zone sell ni lah, InsyaAllah sampai sini mungkin dia akan buat shadow macam tu, baru dia akan buat penurunan. Hati-hati untuk gold trader, sebab tu kita tak bagi sell setup sekarang ni. Tunggu dia betul-betul reject, baru kita confident untuk dia sell. Macam mana kita tahu reject? Kita kena tengok body dia break sebatang di kotak yang kita tandakan ni lah, di time frame H4. So time frame H4 ni sebenarnya kita boleh convert ke time frame lebih kecil untuk lihat dia punya pergerakan dia macam mana. So untuk pergerakan time frame lebih kecil, memang untuk pergerakan naik lebih jauh, sebenarnya kita tak nampak lagi pattern. Kita hanya nampak satu pattern yang dikatakan pattern trendline break. Trendline break, dia test lebih ke 100% daripada kawasan break bawah ni, dan dia buat satu engulfing, baru dia turun naik. Dia kenaikan dia sampai kat sini, dan di sini dia insyaAllah kita dapat lihat satu lagi pattern. Mungkin dia akan test balik lah. Mungkin tak ada pattern, kena shoulder je lah di time frame 4 tu. Kena shoulder lebih besar, dan dia akan turun semula, dia akan drop. Boleh ya. Ini untuk gold bagi saya akan drop di area situ lah. Dan selepas dia sampai area sini, mungkin ada engulfing, dia akan turun. Dan frame lebih kecil, bagi saya mungkin bullish lah. M30 ada satu rejection, dia ambil buyer kat sini. Tuan-tuan nak buy, mungkin stop loss tuan-tuan di bawah 1934, TP tuan-tuan dalam 1950. Itu kita boleh bagi signal lah.
Tapi di M15 saya tak bagi signal yang betul-betul solid disebabkan oleh correction yang kata dah jalan. Dah jalan saya tak nampak nak stop loss kat mana. Tak bagi kat sini ni dia buat celup, kaki dia naik. Kita tak tahu macam mana gerakan dia. Jadi tuan-tuan berhati-hati. So untuk scalping mungkin tuan-tuan boleh gunakan teknik trendline. So trendline tuan-tuan tanda kan, trendline naik kan. Okay, M50 ni standby je. Bila dia turun balik kat sini, tuan-tuan buy. Lepas tuan-tuan ada confirm kena buy kat sini, tuan-tuan boleh buy. Habis selamat tuan-tuan buka Heikin Nashi. Heikin Hashi. Heikin Nashi dia keluar satu candle bullish, tuan-tuan buy. Kat sini dekat trendline ni dia keluar satu candle bullish, tuan-tuan buy. InsyaAllah tuan-tuan boleh hold sampai resistance yang kuat. Heikin Nashi menggunakan Heikin Nashi dekat trendline, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, saya akan pass kepada C4F untuk buat analisa currency pula lah. Boleh. Okey, terima kasih Sipai untuk gold gold dan indeks dol. Okey, indeks dol. Okey, so saya akan share untuk screen semalam. Okey, kita punya screen. So tuan-tuan, kita nak tengok semalam trading view ni, kalau tuan-tuan pasal saya base kepada strength, currency strength tau. Dan kita guna support resistance, tarik fibo semua, tapi kita banyak pakai pair, kita cari pair lah yang orang kata apa, yang cantik untuk di trade, betul tidak, berdasarkan currency strength. Kalau tuan-tuan pasal semalam saya guna, nampak hampir stop loss. Hampir tak apalah. Tuan-tuan, tapi tiba betul nipis stop loss, dalam stop loss nipis pun tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan BE tak kena. Okey, nipis dah, kalau kena pun tak apa sikit, tapi alhamdulillah Allah masih sayang kita, tak kena tuan-tuan. Nampak dia naik terus pak. Berapa kali BE tu? Satu, dua kali BE tuan-tuan, tahniah. Bukan BE tuan-tuan, TP. Alhamdulillah. Nah TP tu dia turun. Kena TP tu. Aduh. Alhamdulillah. Memang sharp shooter lah supaya bagi. Sharp shooter tu alhamdulillah, ni satu menang untuk kita. Yeay. Tepukan sikit, tepukan. Satu kemenangan. Weh, lain macam. Okey, satu kemenangan kita tengok. Alhamdulillah tuan, tu sebenarnya kasih strength Allah izin. Alhamdulillah stop loss tuan. Untuk NZD USD NZD USD stop loss, tapi tipis tuan, rendah. Tak apa tuan, ni kata trading. Tapi belum rezeki. Mana kita target dia turun ni kena stop loss. Tapi tuan, dia sampai sini dia naik. Tapi kalau ikut kenaikan tu betul tuan, betul currency strength tu betul, ikut kenaikan tu betul. Okey. Nah, kita combine dengan ini apa, kena letak bawah 0% kau sikit lah. Bawah 0%. Sebab semalam selalu kita trading macam kita sebenarnya kita bagi risiko rendah. Risiko rendah sebenarnya, kalau kena bukan rezeki lah, tapi tak apa tuan, risiko rendah sebab stop loss kecil kan. Memang. Tak apa. So, satu kalah, satu menang. Ting. Dia bunyi ting miring juga. Okey, so kita tengok lagi. NZD CHF. Alhamdulillah. Dia turun tapi tengok tuan, trendline tu tepat tuan, dia tak boleh lebih dari trendline. Stop loss kena letak bawah trendline, dan alhamdulillah nampak tuan, dia sudah hampir kena BE kita yang nombor 2. Alhamdulillah. Trendline itu tidak menipu. Trendline tidak menipu tuan, Trendline tidak menipu. Memang bawah sikit, kalau kita silap atas sikit, stop loss kedua. So 2 menang lawan 1 kalah tuan. Alhamdulillah lah. Okay, so GU. Alhamdulillah, nasib baik. Nasib baik. Dia turun, kita letak bawah 100 tu. Dan alhamdulillah dia naik, kenalah tuan-tuan BE, mana buat BE tu kena, dan sekarang dia turun balik, dan insya-Allah dia akan naik balik. Tapi turun ni agak kuat ni. Okey, so letak BE tu, dan BE kena TTP, alhamdulillah lah, profit, ongoing profit, alhamdulillah. Letak BE tu tuan, so 3 menang lawan 1 kalah. Ada tak lagi? Dah ada. Okey. So macam itulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan semalam saya tunjuk macam siapa nak ikut currency strength trading, boleh. Okey, tapi kena, bukan boleh apa, mungkin kita nak cari pattern yang trending sebenarnya. So tuan-tuan boleh lagi sedap lah nak trade. Okey. So tuan-tuan, hari ni saya nak buat AUD je. AUD je yang nak buat. Ni semua AUD. Tanda dia siap dah. AUD je hari ni. Out sebab apa? Sebab pasal macam AUD ni ada ounce sikit hari ni. Okay, out. Pay out suara dia. Pay out Okay, ini tuan-tuan, kalau dia close macam ni, maknanya nak naik lagi tuan-tuan, saya boleh bagi instant buy. Confident kamu. Sebab apa? Ini candle kapit tuan-tuan instant buy tuan-tuan, instant buy. Instant buy dulu baru letak stop loss apa.
TP apa? Nampak tak bawah dia, bawah candle kapit ni. Dan TP tuan-tuan letaklah di kawasan, nampak ni, resistant yang betul-betul valid, iaitu di mana? Saya tandakan juga ya, untuk resistant. Ni apa ni? Sini. So sini ada satu. Okay. Satu BE tuan-tuan dekat mana? Dekat atas sini, BE nombor 2. Okay. Dan kita combine lagi. Kita combine lagi dengan Fibo lah macam selalu saya pakai. Tuan-tuan boleh lihat nampak tepatnya. Cuma yang ni dekat area sini seakan-akan lah. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan ikut dia pun tak apa, ikut Fibo pun tak apa. Ni BE. Okay. Dan ini TP kita. Okay. So TP kalau ikut sini tuan-tuan, dia boleh pergi sampai atas ni. So TP kita tak apa. Kita letak atas tak apa, yang penting BE nampak. Betul-betul tepat Yang penting BE tuan-tuan. Okay. Yang ni siapa yang ada margin lebih boleh letak bawah 8.6%. Tapi pada saya nak rendahkan stop loss. Kita letak bawah candle kapit pun dah kira memadai ya tuan-tuan. Kira cukup. Okay. Simple signal sahaja. Sebab apa saya entry buy? Sebab yang pertama, dia di candle kapit. Okay. Dan close candle kapit ni muncullah candle bullish. Maksud pergerakan untuk sampai ke sini adalah sangat-sangat tinggi di H4. Untuk geng-geng scalping pun macam tu juga. Okay. Okay. So, nombor 2, kenapa saya kata macam tu? Kalau tuan-tuan tengok, kita kena bagi reason. Dan sebenarnya orang tanya sebab apa ikut entry macam tu pula. Okay. Nombor 2 sebab yang pertama, yang kedua tu adalah ni resisten ni sangat valid ya tuan-tuan. Resisten valid ni. Ni valid ni resisten ni. Sini pun valid lah. Ni boleh letak bawah sikit lah. Tak apalah. Ni kalau TP tuan-tuan tak ikut ni. Lagi cantik kan? Okay. Sangat valid maknanya resisten ni belum lagi ditest, kemungkinan untuk dia nak test tu adalah sangat-sangat tinggi. Support ini juga kuat. Kalau dia patah balik, insya-Allah dia akan sampai support ni. Tapi sekarang ni kalau ikut pergerakan, sebab dia ada candle kapit dekat sini, sebab lekuk dia sangat tajam, dan kalau dia buat satu lagi lekuk, bermaksud dia akan sampai atas. Dan dekat maksud yang ni dah menjadi support yang sangat-sangat valid dan dia akan jadi atas. Tetapi kalau dia tak berlekuk, kita lekuk. Kita akan kena stop loss. Okay, so tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah dia akan buat lekuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lepas candle close, candle kapit close, dia membentuk satu bullish candle yang sangat kuat. InsyaAllah. Okay. Jadi, AUD JPY pula. Macam mana tu AUD JPY? Bila jadi keadaan ni, tuan-tuan nak tarik, kita tarik sikit macam ni. Kalau kita dapat jumpa yang penghujung ni, okay. Kalau macam ni punya keadaan, tak payah tunggu lama. Bagi biasa balik, tuan-tuan pergi ke daily untuk kita nak cari line saja. Tak perlu buang masa. Okay. Pergi ke daily. Bila pergi ke daily, tuan-tuan just nak tandakan saja kawasan resisten yang sebelum ni. Nampak? Kalau tuan-tuan cari di H4, besok tak jumpa. Okay. So, nampak tuan-tuan, dia sudah break satu level resisten yang sangat kuat kalau tuan-tuan perasan ini. Kalau kita tukar kepada line chart, ni saya suka ni. Nampak ni, dia sudah break satu level yang sangat kuat tuan-tuan. Nampak? Okay, dan dia dah break. So, pada saya dia dah break macam ni, dia akan sampai dan kita akan confirmkan dia dengan Fibo. Okay, kita akan confirm dengan Fibo dekat area sini. Dia akan sampai dekat area, dia dah break ni. Sekarang dia dekat sini, betul tak? So, area ni dan juga insyaAllah dia akan sampai dekat area sini. Ni area sangat valid ni. So, tuan-tuan tukar balik kepada H4. Tukar balik kepada H4 dan ambil di kedudukan asal untuk kita nak pastikan ni kecilkan dia. Okay, dia sangat-sangat kuat ni tuan-tuan, untuk dia nak naik sangat-sangat kuat. Okay. Nampak atas ni mana saya ada tanda. Tak apa, ambil sikit je. Okay. Yang penting yang paling dekat lah, yang terhampir adalah di situ lah. Okay. So macam mana kita nak tahu tuan-tuan? Simple saja. Okay, tuan-tuan tengok. Ini kita base kepada H4. Okay. Sekejap tuan-tuan, saya buat lagi nampak elok lagi. Okay, so macam ni tuan-tuan tengok macam ni. So sekarang dia berada di atas. So kita tengok tarik Fibo yang simple saja. Tarik Fibo yang biasa-biasa saja sebab saya nak tahu pergerakan dia boleh pergi sampai mana. Okay, saya nampak tuan-tuan Nampak insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah level ini insya-Allah dia boleh sampai. Sebab ini candle kapit dan close dengan candle bullish. Dan level ini tuan-tuan kena letak BE kena letak BE. Sebab ini dia sudah break level 100%. Nampak level 100%. So, untuk signal, siapa yang set up sama macam saya, tuan-tuan boleh entry buy. Sekarang ni tuan-tuan boleh entry buy. InsyaAllah, insyaAllah buy dan TP tuan-tuan boleh di sini. InsyaAllah. Dan stop loss tuan-tuan mudah sahaja. Stop loss tuan-tuan di bawah 100.
Ini kena untuk bawah 100. Kena bawah 100. Jadi tak apalah tuan-tuan. Jangan terlalu panjang sangat. Kalau kena tu, kalau tukar rezeki. Saya bagi sini ni, orang kata ikut orang kata kebanyakan orang. Yang macam mungkin pemula baru nak trade tu Enak. Jadi kita tak nak dia masalah dari segi money management. So kita letak bawah keko candle kapit ni pun dah okey. Okay. So saya buat dua tu dulu. Saya pass kat sahabat saya dulu. Boleh sebab ya? Baik, terima kasih support F. InsyaAllah sama. Jadi lagi 3 minit pukul 11 pagi malam kita akan mungkin lepas ni kalau ada setup di H1 kita boleh kongsi ya. Tapi sebelum tu saya nak kongsi dulu mapping di minyak WTI seperti yang dijanjikan. So geng-geng minyak memang depa dah tunggu lah untuk buy di area-area yang berlaku gap ni. Right? Dan apabila price reject masuk kat sini, dia buat rejection pertama, ini kenaikan yang kedua lah, dia buat huruf W, insyaAllah dia boleh naik semula lebih jauh. Dan untuk kita re-entry sebenarnya masih lagi boleh, cuma saya tak pasti dia akan patah balik bila. Jadi re-entry saya akan buat apabila tuan-tuan nampak ada sedikit kawasan resistant di sini, dan di sini kita akan letak buy limit. So buy limit kita akan target lebih jauh lah. So macam mana kita nak target lebih jauh, tuan-tuan boleh tarik Fibo. Bila swing bawah ni ke swing di sini H1. Dan untuk tarik ke atas sebenarnya kita tak tunggu dia tarik, kita tak akan tarik 100% lah. Okay, kita tak akan target 100%, kita akan cuma target 50% saja. So 50% saja dalam 110 macam Sifu kata tadi, mungkin akan naik 110 ya, memang sangat-sangat logik. Okay, ikut saja cakap Sifu tu. Jangan melawan. Oh. Tapi tak payah hati-hati sebenarnya. Tak perlu hati-hati. Ya. Hati-hati. Tak boleh belah. Hati. Suka dah. Aduh. Kalau buat sedap tu ya. Jangan seronok esok birthday dia. Biasa baik. Alhamdulillah. Masih. Okay, untuk minyak sebenarnya swing ni boleh kata mungkin dia akan retrace kat sini, dan mungkin juga dia akan retrace ke level 8.6. Okay, sebab apa sini dah level Fibo yang dia sudah break sebatang. Bila dia sudah break sebatang, biasanya dia akan patah balik kat situ. Kita tunggu saja candle bearish keluar sampai ke area sini, dan dia akan cover balik dengan gaffing. Mungkin dekat area sini, area 78.6 ni, mungkin dekat area yang swap zone yang saya tandakan. Sekiranya ada berlaku di swap zone, kita boleh dapat stop loss yang lebih win-loss ratio lebih mantap. Sekiranya dia mampu sekadar retrace kat sini, mungkin stop loss kita lebih jauh lah. Dan untuk itu saya bagi long position. Yang pertama, kita target 50%, 109.53. Stop loss kita mungkin di bawah sikit daripada dalam 20 pip untuk minyak, lebih kurang 20 pip. TP kita dalam 120 pip untuk minyak. Sekiranya dia reject di kawasan swap zone, tapi sekiranya dia patah balik ke area 78.6%, kita akan dapat 100 pip TP stop loss kita dalam 40 pip. So kalau tuan-tuan gunakan account sen, tuan-tuan boleh layer lah di sini area tengah-tengah ni. Boleh layer banyak-banyak sikit, insyaAllah jahit banyak. Di sini dia akan, pendapat saya, dia akan pantul lah lebih banyak. So saya lebih seronok nak mengatakan dia pantul kat sini. Dan ada lagi satu point yang saya hampir terlepas pandang. Sini ada satu candle kapit. Ini adalah maksimum point yang minyak boleh patah balik. Candle kapit kena apa? Kena buy, sell buy. So sell buy ni adalah kita namakan candle kapit. Selalu sebut candle kapit. So untuk candle kapit ni mungkin juga dia test yang bawah ni. Dan sekiranya dia test bawah ni, kita tak ada buat apa lah. Kita beri risiko. Jadi kita mungkin dalam 30 pip lah kalau tuan-tuan buy limit kat bawah ni. Kat buy limit bawah ni, dia akan, insyaAllah kita akan cuba target ke 50% untuk Fibo di atas ni. Okay, sudah pukul 11 malam. Kita akan lihat
pair major pair untuk gold menunjukkan solid breakout untuk scalping buy. Price sudah jalan macam saya katakan. Tuan-tuan tunggu saja price patah balik di trend line ni. Sekiranya dia keluar satu candle bullish, tuan-tuan boleh entry semula, entry dengan stop loss yang nipis lah. Dan tuan-tuan boleh target TP ke 1950 1950. Ini pun price dah nak sampai. Ini rejection. So di sini akan berlaku rejection. Saya tak galakkan tuan-tuan trade pullback ni, sebab ada kemungkinan untuk dia buat sama kenaikan. Trend masih lagi bullish. Dan untuk dalam lebih selamat, sekiranya kita cuba, sebab dah dapat 3 point yang trend line yang cantik ni, so biasanya dia akan retrace mula ke sini, baru dia akan naik. So trend line macam tu kita punya bacaan. Seterusnya untuk minyak, pada H1 yang lepas ada satu candle bullish yang strong. So bagi saya memang dia akan jadi bullish lagi lah. Saya berharap dia akan patah balik ke area yang saya sebutkan tadi. Kalau tak patah balik tak apa, tak ada rezeki. Dan satu lagi pair Euro USD, satu breakout solid, yang mana ini saya kongsikan setupnya pada petang tadi. Okay, dia naik. Sebab apa saya setup, saya nampak satu pattern head and shoulder lah di sini. Dia buat kenaikan dan dia buat ni double bottom. Dan kita boleh juga katakan ada satu pattern head and shoulder lah. Shoulder left. Ini adalah head and shoulder balik. Head, shoulder left, shoulder right. So shoulder right ni double bottom juga, double test. Dan price alhamdulillah ikut kita punya prediction. Alhamdulillah. Saya jangka dia naik sampai ke area short zone di time frame daily. So daily saya dah share hari itu ke hari Selasa tu untuk daily adalah sangat jauh TP saya, disebabkan oleh apa? Ada candle rejection dan juga ini mother candle. So sekiranya dia break mother candle ni, tuan-tuan daily tuan-tuan boleh instant buy pada esok pagi. Instant buy saja TP atas ni lah. Sebab apa? Ini dominant candle yang saya sebutkan hari tu lah. So dominant candle pastikan dia break pada hari ini. Hari ini pastikan dia break dan tuan-tuan boleh terus letak hold buy sampai jauh ke sini lah. 1.1305. 1.1305. Iya betul. Mantap. Mantul Pak Abu. Okay, price masih lagi bullish. Tak nampak gaya ada breakout entry. Siapa yang menggunakan teknik fractal mungkin dah boleh instant buy tadi lah, buy limit lah. Okay, tak apa, itu saya dah selesai analisa untuk pukul 11 malam. Dan juga pair WTI, pair minyak tadi. Jadi saya akan pass ke COF untuk buat satu pair, dua pair sebelum kita close. Okay, insyaAllah saya akan buat satu pair. Okay, so saya akan buat AUD and ZD, tuan. Okay, AUD and NZD. Alright, untuk AUD and ZD, nampak tuan-tuan, cantik ya, cantik untuk dia nak turun pun ada, cantik untuk dia nak naik pun ada. Okay, so tak ada masalah. Okay, bila jadi keadaan macam ni, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah kita hanya perlu tarik Fibo saja. Kita nak tengok macam mana pergerakan dia dulu. Dia dah sampai level mana sekarang ni kan. Okay. So dia berada level 50%. Level 50% ni adalah level di mana sama ada dia akan patah balik ataupun dia akan teruskan kenaikan. Okay, dekat sini kita tengok ada beberapa high volume area. Kecil kan, tuan boleh lihat area 50% ni adalah area high volume area yang sangat kuat. Okay, dan bila tuan-tuan nampak keadaan macam ni, okay, nampak ni kena kapit, dia nak naik. Di sini nampaknya uish. Sebab dia memang akan jadi sini. Dia akan jadi, sini ada resistance yang sangat kuat. So dia akan membuat satu, ni macam bearish lah juga untuk resistance lah. Nak menepis macam tak boleh, kononnya tak boleh nak patah balik sini. So ekor dia pun sampai dekat level kena kapit ni juga nampak ni. Dia macam main-main lah kan. Macam main-main. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Okay, so keadaan dia macam ni, AUD and ZD ni, pair yang selang dua je, kekuatan dia lari kan. Jadi kita tak boleh nak jangka. Okay, kalau tuan-tuan nak untuk trading, sekarang ni area yang sangat kuat untuk dia nak patah balik tuan-tuan. Patah balik kuat ni. Ini kalau kita lihat macam ni, ini kuat ni tuan-tuan, nak patah balik ni, bahaya ni, agak bahaya untuk so pair ni tak payah buat lah. Bahaya tuan-tuan. Sebab dia macam nak naik tapi kekuatan nak patah balik tu ada tu kuat agak tu. Ada. Ya, ada. Ni tak, dah hilang dah kedah-kedah dah.
Mana ada dah. Okey. Okey. Jangan sampai saya sebut hati-hati Okey. Biasalah birthday boy. Jangan malu saya sebut. Okey, so alhamdulillah Sifas. Okey, so hari ni orang istimewa saya sebut dulu Sifas. Ucapan tu alhamdulillah, terima kasih. Okey, so Lagi sejam tu Pak. Okey, so area sini Sifas kita dapat kita lihat kan. Okey, AUD sekarang memang tengah betul-betul rancak dia naik, rancak berdosa dia rancak naik Sifas. Rancak. Mungkin dia akan test untuk area sini lah insya-Allah. Okey, area sini area yang mungkin dia naik dan di area sini kemungkinan untuk dia patah balik adalah sangat tinggi. Jadi hati-hati. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Sebab apa saya kata macam tu? Tuan-tuan tengok dia dah sampai dekat area nampak ni, candle kapit dan juga area sini adalah resisten yang sangat kuat. Saya kecilkan dan insya-Allah tuan-tuan papasan adalah nampak ni beberapa area yang memang kuat lah pada saya, memang kuat lah area sini. Kita boleh angkat sikit lah area sini. Area yang sangat-sangat kuat. Okay. Jadi bila sampai area yang sangat kuat ini, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan kena standby sell. Okay. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak buy pun sikit lah boleh tapi saya kata apa untuk scalping okey lah. Untuk keadaan macam ni, saya boleh bagi signal tetapi tuan-tuan kena hati-hati dekat area sini. Dekat area sini pun tak apa lah. Tuan-tuan boleh standby untuk sell. Sell tuan-tuan dan di mana tuan-tuan boleh tarik sampai ke bahagian 1.8 pun tak apa sebab ini adalah area support yang sangat kuat dan tuan-tuan perlu tipiskan tuan-tuan punya stop loss. Kalau kena bukan rezeki kita. Okey, nampak tapi mesti stop loss atas ni sikit. Okey. Ini tuan-tuan kena standby sell limit. Nah, semua tak share screen memanglah. Allahu akbar, ya Allah Tuhan. Kita minta maaf tuan-tuan, patut tuan-tuan tak ni, minta maaf tuan-tuan. Saya cakap seorang punya. Okey, nampak? Cantik baru nampak kan. Tadi saya kecilkan. Okey, sebab apa saya kata macam ni tuan-tuan? Sebab tuan-tuan tengok kalau kita kecilkan area sini, ini nampak ni, area apa ni? High volume area dan juga area nampak tu, candle kapit tu. Jadi ya Allah, memang candle area yang sangat-sangat solid sangat-sangat kuat resisten dia sebab Jadi kita boleh bagi sell limit dekat area sini. Jadi tuan-tuan standby sell limit insya-Allah. Memang ini tengah kuat sekarang tapi ini very high volume area. So andai kata dia break stop loss tuan-tuan hanya tipis saja, tak rugi apa-apa. Tapi andai kata dia patah balik, insya-Allah keuntungan memihak pada tuan-tuan lah. Macam tu lah. Itulah sifat daripada saya kot. Baik Sifat. Jadi kita sudah sampai di hujung rancangan dengan Sifat. Jadi dalam sejam lagi C4F akan menyambut ulang tahun baru. C4F ada sedikit ucapan dengan Selamat tahun baru, selamat hari raya untuk diri saya sendiri. Tak malu juga, muka tak malu tapi sebenarnya C4F sebelum terlambat C4F tak apa, birthday saya tak penting C4F, tak penting birthday tu. Yang lagi penting adalah sebenarnya saya nak buat ucapan sikit C4F. Ucapan sikit. Sila. Ucapan pun kena tengok, kena cari. Okey. So nisfu Syaban alhamdulillah kita dah sambut nisfu Syaban. Hari ni malam nisfu Syaban sebelum hujatan malam saya kami berdua minta maaf lah tuan-tuan. Sekiranya ada signal-signal yang bagi tu tuan-tuan kena tolong, tuan-tuan marah kan, minta maaf. Kan dia kata signal yang bagi tu sesuai dengan tuan-tuan baru ikut kami sekadar nak membantu saja juga membantu sebenarnya kadang kami guru-guru senda ada terkenal nama siapa kan. Hafiz Pibo kan. Aku kan so so kami minta maaf lah Okey, minta maaf zahir dan batin Semoga harap tuan-tuan sama yang simpan dalam lama lah. Okey, insya-Allah. Okey, so daripada situ daripada kami yang baik daripada Allah SWT, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua supaya tak ada apa nak sambung Ya, tak ada apa sebab. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.